Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, alhamdulillah. Khabar semua anak cikgu tahun 5 Ibn Rushd. Cikgu harapkan kamu semua berada dalam keadaan yang sejahtera dan sihat, alhamdulillah, dan cikgu di sini alhamdulillah sihat juga. Okey. Untuk pengetahuan kamu, pada tahun ini saya Cikgu Atika akan mengajarkan kamu dua subjek, iaitu subjek ibadah dan juga subjek akhlak. Dua-dua subjek itu adalah subjek UPKK. Okey, untuk hari ini insya-Allah subjek ibadah, yang mana dalam kitab ibadah ni ada banyak tajuk. Dan yang pertama sekali yang akan kita belajar pada hari ini ialah tajuk solat. Tapi cikgu tak habiskanlah satu tajuk ni. Cikgu ambil yang mana yang sempat aja. Kita akan belajar tentang pengertian solat, syarat wajib solat, syarat sah solat, rukun solat, dalam tajuk pertama ni lah. Tapi untuk hari ini insya-Allah cikgu nak kongsikan ada 4 perkara untuk pelajaran pada hari ini. Cikgu harap kamu boleh fokus dan kamu tolong faham dan juga kamu mendapat sedikit manfaat lah daripada perkongsian pengajaran pada hari ini, insya-Allah. Okey, kandungan untuk hari ini kita akan belajar tentang pengertian solat dari segi bahasa dan juga syarak ataupun istilah. Yang kedua tentang waktu solat, yang ketiga syarat wajib solat dan syarat sah solat. Mungkin ada antara kamu yang dah tahu sebab benda ni memang tahun berapa dah ada belajar juga tentang solat ni, terutamanya rukun dan juga syarat wajib dan juga syarat sah solat. Okey, insya-Allah kita teruskan. Okey, kita tengok pengertian solat. Pengertian solat ni terbahagi kepada dua. Kalau kita belajar ibadah ke, belajar akhlak ke, belajar apa subjek diniah ke, biasanya kalau pengertian dia terbahagi kepada dua, sama dari segi bahasa atau dari segi syarak atau istilah. Okey, jadi pengertian solat tengok yang pertama sekali kita akan tentang solat, sebab kita ni sebagai orang Islam, amalan yang paling utama nanti yang Allah akan tanya ialah tentang solat kita kan. Jadi kamu ni pun dah umur 11 tahun ni, mungkin ada yang dah balik ke, mungkin ada yang masih memais kan. Okey, tapi maksudnya kena perbaiki solat, kena rasa bertanggungjawab dalam diri tu, aku ni seorang Muslim dan aku mesti melakukan perintah Allah Ta'ala. Okey, terutamanya solat. Okey, cikgu teruskan. Panjang pula bebel. Okey, pengertian solat dari segi bahasa, kalau kamu boleh lihat dekat slide ni, dekat video ni. Okey, bermaksud doa. Doa memohon kebaikan. Kataan solat dalam bahasa Arab berarti doa, iaitu memohon kebaikan. Maksudnya dari segi bahasa ni, solat itu maksud dia doa. Doa apa? Doa mohon kebaikan. Okey, kita kalau Islam kita kena doa yang baik-baik je, tak boleh kita doakan kejahatan untuk orang lain. Okey, kita tengok pula dari segi istilah. Okey, dari segi istilah, beberapa perkataan dan perbuatan tertentu bermula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Maksudnya maksud solat tu beberapa perkataan dan perbuatan. Sebab pasal solat kita sebutkan kalimah-kalimah bacaan dalam solat dan juga perbuatan pergerakan kita seperti sujud, rukuk, takbiratul ihram, tahiyat akhir, beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Mula dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan disudahi dengan salam. Itu maksud solat dari segi istilah. Dari segi bahasa tadi adalah doa, dari segi istilah beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disudahi dengan salam. Ingat je, perkataan perbuatan mula takbir, habis dengan salam. Okey, itu secara ringkasnya lah. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey, firman Allah dalam surat Taubah ayat 103 tentang solat ni tadi, tentang pengertian solat tadi yang bahasa tu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Maksudnya, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu menjadi ketenteraman bagi mereka. Maksud ayat ni dia
refer kepada maksud dari segi bahasa dia, itu doa kan. Dia kata doa untuk mereka kerana sungguhnya doa tu menjadikan orang tersebut tenteram, tenang sebab kita mendoakan kebaikan, kesejahteraan bagi mereka Okey. Okey, next tadi kita dah dengar tentang pengertian solat firman Allah tadi, kita teruskan insya-Allah. Okey, waktu solat okay, kalau kamu dah dapat kitab, ada kitab ibadah kamu boleh tengok muka surat 2 waktu solat waktu solat. Dalam waktu solat ni dia menyebutkan tentang waktu-waktu solat untuk solat fardu iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Okey, kita tengok waktu zuhur. Masa bila mula waktu subuh waktu subuh mula bila, habisnya bila Okey, waktu subuh bermula dari terbit matahari hingga fajar sodik, hingga terbitnya matahari. Okey. Maksud dia kata mula waktu subuh ni dari terbit fajar sodik. Fajar sodik tu maksudnya fajar yang benar, waktu pagi yang pagi betul sampailah terbit matahari sampai naik matahari tu. Tu waktu subuh tu waktu subuh. Mula daripada terbit fajar hingga terbit matahari. Fajar dengan matahari tu lain fajar tu macam hening-hening subuh tu Okey. Itu waktu subuh. Okey, kita tengok waktu zuhur. Okey, waktu zuhur bermula gelincir matahari dan berakhir apabila bayang sesuatu benda sama panjang dengannya. Ini macam ukuran orang zaman dulu kan, kita tak ada jam dan tak ada apa-apa kan, so nak ikut ukuran dia tu diletakkan satu batang objek lah dia kata mula waktu zuhur ni mula gelincir matahari dan berakhir, maksudnya habis waktu zuhur tu apabila bayang suatu objek tu sama panjang dengan benda tersebut Okey, tu adalah untuk waktu zuhur. Kemudian waktu asar pula. Waktu asar bermula apabila bayang sesuatu benda itu lebih panjang dari alat pengukur dan berakhir hingga matahari terbenam. Maksudnya sebelum maghrib lah kan. Okey, tu waktu asar Okey, waktu maghrib pula bermula apabila matahari terbenam hingga hilang mega merah ataupun istilah dia syafaq di kaki langit. Waktu mula maghrib ni mula apabila matahari tu dah terbenam dah terbenam sampai hilang syafaq tu, mega merah tu Kalau kamu perasan kalau petang-petang tu mega merah yang macam ore-ore nak senja tu kan, tu maksud dia apa ni, syafaq di kaki langit. Waktu itulah aura syaitan sangat kuat dia makhluk-makhluk Allah cipta ni semua ada aura, kita semua ada aura kan, di keliling kita ni semua benda ada aura kalau salah satunya kalau syaitan ni kenapa dia mengganggu waktu maghrib, sebab waktu maghrib itulah waktu aura dia sangat tinggi, sangat kuat. Okey, itu sedikit info lah Okey, kita tengok waktu isyak pula. Okey, waktu isyak ialah bila hilang syafaq hingga terbit fajar. Hilang je syafaq tadi, mega merah kat langit tu sampailah terbit fajar, maksudnya sebelum waktu subuh waktu isyak tu hilang syafaq hingga terbitnya fajar. Okey, itu adalah waktu solat bagi subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak Kalau cikgu laju minta maaf ke lambat sikit ke. Okey, next. Okey, ni cikgu sertakan gambar waktu subuh waktu subuh tu. Contoh waktu subuh terbit fajar, tu nampak matahari tu dah mula nak naik kan. Okey, yang ini pula gambar bayang-bayang tu yang cikgu tuliskan zuhur dekat situ tu. Tu contoh dia kata bayang suatu objek tu sama panjang lah, lebih panjang lah. Tu contohnya, itu gambar matahari yang bulat atas tu matahari. Kemudian ada objek tiang dan itu adalah bayang-bayang tiang tersebut Okey, itu contohnya lah Okey, kalau waktu maghrib itu contoh gambar terbenamnya matahari hingga hilang syafaq. Tu syafaq lah tu yang cikgu cakap tadi tu, mega merah kan, ore-ore macam tu kan. Dia hilang tu maksudnya dah masuklah waktu maghrib Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada
syarat wajib solat. Apa yang dinamakan sebagai syarat wajib solat? Kadang-kadang orang keliru apa wajib solat, apa syarat sah solat. Dia dua-dua tu adalah berbeza. Syarat wajib solat tu adalah sesuatu yang menyebabkan individu tersebut wajib menunaikan solat. Kalau dia ada ciri-ciri yang disebutkan tu, maka jatuh ke atas dia taklif, iaitu tanggungjawab untuk menunaikan solat. Bila kita ni manusia ni semua ada taklif. Tinggal kalau dah balik tu dah ada taklif lah, tanggungjawab. Taklif tu maksud dia tanggungjawab. Okey. Jadi syarat wajib solat ni adalah syarat yang menyebabkan seorang itu wajib menunaikan solat. Kalau dia cukup syarat-syarat yang disebutkan ini tadi. Okey, ada 6 semuanya syarat wajib solat. Okey, yang pertama sekali adalah Islam. Mesti orang Islam, orang beriman, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, orang Islam. Itu syarat utama sekali, syarat wajib solat. Yang pertama, dia mestilah seorang Muslim. Kalau orang kafir, contohlah dia kafir, dia non-Muslim, dia tak Islam lagi pun, tapi dia suka dengan Islam dan dia sampai dia boleh tahu bacaan dalam solat. Ada orang non-Muslim macam tu, dia sangat suka dengan Islam, cuma belum dapat hidayah lagi je untuk dia memeluk Islam. Jadi dia suka dengan pergerakan dalam solat dan dia siap hafal lagi bacaan dalam solat. Bila mana contohlah, kalau non-Muslim itu solat sekalipun, maka solat dia adalah tidak sah kerana dia bukan orang Islam. Okey, yang pertama dia mesti seorang Muslim, tak kisah lelaki dan perempuan. Okey, boleh? Boleh, insya-Allah. Okey, yang pertama Islam. Okey, yang kedua adalah baligh. Apa maksud baligh? Bukan balik. Baligh lam ghain. Baligh. Orang kata baligh. Betul. Marah orang utara salah. Baligh baligh. Tak ada baligh saja. Okey, baligh ni ni maksud dia akil baligh lah. Maksudnya dia dah cukup umur. Dah tertanggung di dalam diri dia taklif, tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Apa yang Muslim wajib buat, puasa, solat, apalagi menunaikan zakat, belum dia wajib. Okey, dia mestilah seorang yang baligh. Dan syarat solat ini tidak wajib ke atas kanak-kanak. Walaupun kamu kata, aku belum balik lagi, relax, tak payah solat. Bukan macam tu. Maksudnya kita nak latih diri kita ni daripada kita belum balik lagi lah, dari kecil kan. Melentur buluh bidadari rebungnya kan. Okey, so bila dah biasa dengan solat, walaupun masih memayis, belum balik, dia dah jadi rutin harian, dah biasa dengan solat, so tak ada masalah. Bila dia balik nanti pun senang je, sebab dia dah terbiasa dengan amalan tersebut. Okey, yang kedua adalah baligh, cukup umur, dah dia tanggungjawab. Okey, yang ketiga adalah berakal. Mestilah dia berakal, sihat. Maksudnya akal dia ni waras, sihat. Dia bukan gila, bukan terencak akal, atau yang sewaktu dengannya. Mestilah yang ketiga ni, syarat wajib solat yang ketiga ni adalah orang itu berakal. Dia boleh fikir dengan waras. Tidak wajib solat ke atas orang gila, sebab Allah dah ambil nikmat akal dia tu. Nikmat akal dia tu, dia dah tak dapat berfikir dengan waras kan. Okey, so kita teruskan. Okey, yang keempat ialah suci dari haid dan nifas. Haid dan nifas. Kadang budak ni salah sebut, dia kata nafas. Apa nafas cikgu? Nifas. Darah haid dan nifas ni bagi perempuan lah, lelaki tak ada. Kalau seorang perempuan itu, dia mestilah bersih daripada haid dan nifas. Darah haid yang keluar tiap bulan tu, dan juga darah nifas, darah yang keluar selepas bersalin. Okey, yang kelima, sejahtera panca indera. Panca indera tu maksud dia pendengaran, penglihatan. Tu maksud dia panca indera. Okey, dekat dalam buku dia ada bagi note kat situ. Kat bawah tu pun saya ada tulis. Kalau dalam buku dia tulis keterangan kat situ, tidak wajib solat ke atas orang yang buta dan tuli, sekalipun tidak bisu, jika berlaku kedua-duanya daripada sebelum mumayyiz. Belit-belit ayat dia, pening. Maksud dia
Itu je yang cikgu letak kat situ tu. Itu je maksud dia. Maksud dia kat sini, sembahyang tidak wajib ke atas orang yang dilahirkan buta dan pekak. Tulilah pekak. Maksudnya kat sini, dalam Islam, kalau orang tu memang dia lahir je dia dah memang dah buta, dah pekak, so dia tak wajib untuk solat. Sebabnya dia tak dah, walaupun dia tak bisu, dia boleh bercakap, tapi dia hanya dia hanya buta dan pekak saja. Tak wajib ke atas dia untuk tak ada tanggungjawab ke atas dia untuk solat. Sebab dia ni tak ada orang kata, tak ada cara untuk bagi dia tahu kan. Sebab dia dah lahir dia memang dah tak nampak dan dia tak dengar. So kita nak cakap macam mana pun dia tak dengar kan, sebab dia tak nampak dan dia tak dengar. Tu maksud dia kan. Walaupun dia boleh bercakap, dia tak bisu. Tapi lain dengan orang yang dia lahir dia sempurna, kemudian sampai satu masa Allah izin, Allah tarik nikmat penglihatan dia, Allah tarik nikmat pendengaran dia. Dan bila berlaku macam tu, dia ke atas orang tu dia wajib mendirikan solat. Sebab dia dah tahu dah, sebelum tu dia memang dah tahu dah solat tu wajib kan. Tiba-tiba Allah tarik nikmat tersebut, so dia kena teruskan tanggungjawab dia, wajib ke atas dia untuk mendirikan solat. Yang dalam buku ni dia cuma sebut kalau orang itu memang lahir je dah buta dan tuli. Tapi ada juga kan orang buta tuli tapi dia solat. Alhamdulillah lah kan. Okey. Itu sebagai maklumat tambahan lah. Yang penting kat sini nak cerita syarat wajib solat ni. Orang tu mestilah dia boleh nampak, dia boleh dengar. Sebab kita nak dengar bacaan dalam solat kan. Dan kita nak tengok pelakon-pelakon dalam solat. Okey. Kemudian yang ke-6, sampai seruan. Seruan apa? Seruan haji ke? Maksud seruan ni sampai seruan agama Islam kan. Maksud dia kat sini, benda ni dia tak wajib ke atas mereka yang, contoh solat ni tidak wajib kepada mereka yang tinggal terpencil dan tidak pernah berjumpa dengan pendakwah Islam. Contoh yang dibagi, maksudnya dia memang duduk entah kat gunung ceruk mana kan, memang tak jumpa orang, jadi dia tak tahu. Okey, tu maksud dia tak sampai seruan. So yang wajib ni bila dah sampai seruan, macam kita lah, kita ni cikgu rasa tak ada yang duduk kat ceruk-ceruk mana kan, semua duduk kat bandar kampung pun dah moden kan, tak ada yang memang tak jumpa orang kan. Ni maksudnya yang betul-betul terpencil, sunyi sepi, tak ada siapa. Okey. Okey. Itu antara syarat-syarat wajib solat. Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama tadi ialah Islam, seorang Muslim wajib solat. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal, waras, dia tidak gila, tidak terencat akal, tak nyanyuk dan sebagainya. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima, sejahtera panca indera, maksudnya sihat dia punya pendengaran dan penglihatan. Dan yang keenam, sampai seruan pada dia. Okey, itu antara syarat wajib solat. Okey, syarat wajib solat tu apa maksud dia? Tadi cikgu cakap syarat wajib solat tu adalah syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu mendirikan solat. Maksudnya dia cukup kriteria yang disebutkan ni, maka wajib ke atas dia mendirikan solat. Okey. Okey, kita pergi kepada slide yang terakhir insya-Allah. Syarat sah solat. Syarat sah solat. Okey, syarat sah solat tadi dia berbeza dengan syarat wajib solat. Syarat sah solat ni maksud dia syarat yang menentukan kesahihan sesuatu solat. Maksudnya syarat sah ni dia ada syarat-syarat ni, insya-Allah sahlah solat dia. Kalau dia tak ada benda-benda ni, maka tak sahlah solat dia. Dia berbeza dengan syarat wajib. Syarat wajib tu dia ada ciri-ciri tu, maka wajib ke atas dia buat solat. Kalau syarat sah ni dia ada benda-benda ni, maka insya-Allah solat dia sah. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, ada 6 juga di sini. So jangan keliru kadang-kadang soalan-soalan PKK dulu tu kadang-kadang buat latihan, bila dia suruh senaraikan 2 wajib, syarat wajib, senaraikan 2 syarat sah, dia dah confused dah. Syarat wajib dia pergi letak syarat sah dia pergi letak syarat wajib. So mudah je nak ingat syarat wajib, yang wajib
dia ada perkara tu, dia wajib solat. Kalau syarat sah, okey, perkara-perkara yang menentukan sah ataupun tidak solat itu. Okey, kita pergi pada yang pertama. Syarat sah solat ialah suci. Maknanya suci daripada najis, suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Sebab kita nak beribadah, yang perkara yang pertama sekali mesti dah taharah, dalam keadaan taharah. Kita dalam keadaan yang suci. Bila mana ada benda-benda yang kotor, maka ibadah kita tidak sah. So yang pertama sekali mesti make sure kita ni suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Yang pertama. Okey, yang kedua, syarat sah solat ialah menutup aurat. Mesti menutup aurat dengan sempurna. Okay, kalau bagi lelaki, aurat dia dari lutut dari pusat hingga ke lutut. Kalau perempuan, seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Walaupun solat itu auratnya, contoh lelaki kan, aurat dia tu dari pusat sampai lutut, tapi tergamak ke kita nak sembah Allah ni, Allah yang cipta kita ni, Allah yang maha kuasa, maha raja sekalian alam. Takkanlah kita sanggup, alah, pusat merah tu aku pakailah t-shirt ni belengging aja. Sanggup ke? Kan? Tak sopan. Sedangkan kita jumpa manusia, kita jumpa raja, kita jumpa kawan-kawan, kita pun kita boleh pakai smart-smart cantik. Apatah lagi kita nak jumpa dengan Allah kan? So, pakai dengan sopan. Yang pastinya mesti menutup aurat dengan sempurna. Okey. Yang ketiga ialah tahu cara solat. Yalah, kena tahulah cara solat. Kalau tak tahu macam mana nak solat kan? Okey, tahu cara solat ni maksudnya dia boleh bezakan mana rukun solat, mana benda yang wajib, mana perkara yang sunat. Takut dia tersilap. Yang wajib tu dia ingat sunat, so dia tak buat. So yang sunat tu hukumnya sunat, dia buat je perkara tersebut. Contohlah sujud 2 kali ke, sujud 2 kali pula. Sujud memang 2 kali kan. Sujud 3 kali ke, rukuk 2 kali ke, tu kan dah salah kan. So yang ketiga, syarat sahnya dia mesti tahu solat. Tahu cara solat, yang mana rukun, yang mana wajib, yang mana sunat. Okey, yang keempat, di tempat yang suci. Ada 3. Di tempat yang suci ni maksudnya suci pada pakaian, suci pada tempat, tempat solat, suci pada badan, pakaian dan tempat solat. Mesti pastikan nak solat tu pakaian kita bersih ataupun tidak, ada najis ataupun tidak, ataupun tempat yang kita nak solat tu, nak mendirikan solat, nak sujud pada Allah, adakah tempat tu bersih ataupun tidak kan, ada najis ke tidak berdekatan dengan situ. Kena pastikan semua tu. Mesti di tempat yang suci. Yang kelima, mengetahui masuk waktu solat. Mengetahui masuk waktu solat maksudnya tahu dengan yakin. Contohlah, walaupun tak ada jam ke apa, tapi dia memang yakin dah masuk waktu, insya-Allah. Tapi takkan sah solat kalau dia solat sebelum masuk waktu. Contohlah, dia ingat dah masuk waktu, sebenarnya belum. So bila dia habis Assalamualaikum warahmatullahi tiba, baru masuk waktu, dia kena ulang balik solat dia. Okey, mesti solat lepas masuk waktu. Jangan tiba-tiba mana solat, malasnya nak tunggu asar ni, lambatlah aku, ngantuk aku, kodok lah sekali zuhur dengan asar. Tak ada. Mesti solat ikut waktu dia. Okey, dan yang terakhir ialah menghadap kiblat. Yang terakhir ni adalah menghadap kiblat. Okey, menghadap kiblat maksudnya menghadap kiblat ni, dada kita tu solat menghadap kiblat. Maksudnya dada kita betul menghadap kiblat, bukannya saya ingat berpaling daripada kiblat. Kalau itu berlaku, solat kita tidak sah. Tapi ini bagi orang yang mampu buat. Tapi contohnya kalau dia sakit, dia tak mampu untuk betul menghadap kiblat, so beri kelonggaran pada golongan-golongan tersebut. Ataupun kita sedang bermusafir, menaiki kenderaan, tu maafkanlah, dibolehkan. Sebab kita dalam kenderaan, contoh solat dalam bas, takkanlah kau nak berdiri tengah nak cari pusing mana kiblat tu kan, sedangkan bas tu ikut laluan dia kan. Macam itulah maksud dia. Tapi kalau yang boleh ikut betul, yang mampu ni, dia mesti solat menghadap kiblat dengan
menghadap kiblat dengan betul. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Syarat sah solat yang pertama adalah suci. Suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Yang kedua, menutup aurat dengan sempurna. Yang ketiga, tahu cara solat. Tahu mana yang termasuk dalam rukun solat, mana yang sunat, perkara yang sunat. Yang keempat, di tempat yang suci. Di tempat yang suci, tak ada najis dari segi pakaian, anggota badan dan juga tempat kita nak mendirikan solat tersebut. Yang kelima, mengetahui masuk waktu. Tak sah solat kalau kita solat sebelum masuknya waktu. Okey. Dan yang keenam, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Okey. Hari ni kita dah belajar, cikgu ulang secara ringkasnya lah. Hari ni kita dah belajar, cikgu tadi dah terangkan tentang pengertian solat dari segi bahasa dan juga syarak. Yang mana pengertian dari segi bahasa ialah doa. Solat itu adalah doa yang memohon kebaikan. Dari segi istilah pula, beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu pengertian solat. Kemudian tadi cikgu dah terangkan tentang waktu solat. Subuh waktu keadaannya macam mana, zuhur macam mana, asar macam mana. Kemudian tadi cikgu terangkan tentang syarat wajib solat. Syarat wajib solat, yang mana ada ciri tersebut, ada perkara tersebut, maka wajib bagi dia mendirikan solat. Dan yang terakhir tadi, syarat sah solat. Yang mana syarat sah solat ni adalah syarat yang menentukan kesahihan solat tersebut. Ada perkara ni, insya-Allah sahlah solat dia kan, insya-Allah. Okey. Habis dah. Okey. Sebelum cikgu mengakhiri pengajaran pada hari ini, cikgu harap kamu dapat sedikitlah manfaat ilmu daripada video yang cikgu kongsikan pada hari ini. Cikgu mohon maaf yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang dan lemah itu dari diri cikgu sendiri. Dan kalau kamu lepas habis tonton video ni, kalau ada apa-apa nak tanya ke dan sebagainya, boleh terus WhatsApp cikgu. Tak ada masalah. Okey. Terima kasih kepada semua menonton. Yang menonton. Okey. Cikgu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.